Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ni dalam small library, inilah impian saya. Di antaranya ada Ustazah ada buku-buku yang saya tergerak nak baca, saya bacalah. Tergerak nak baca, saya ambil dari mana buku, dan hari ni tergerak saya nak buka buku ni pula. Buku ni ialah berkenaan dengan coach, berkenaan dengan Ustazah, satu tajuknya, yang buku ni saya dah baca banyak kali dah sebenarnya. Saya baca, jarang yang saya baca yang saya boleh buat merah-merah macam ni. Biasanya kita baca semalam lalu je kan, tapi kali ni kita baca, kita note-note sebab saya nak buat buku lah buku ni. Buku ni sebenarnya bercakap satu topik yang paling best sekali tentang kecelaruan, ketidakbetulan, ataupun dalam bahasa Inggeris dysfunction family. Macam mana pada anak-anak yang zahir dan lahir dan membesar dalam keluarga yang tidak berfungsi. Ini satu tajuk yang besar lah. Mungkin saya akan buat semasa cuti ni, saya akan buat modul lah. Okey, jadi saya bercakap soal ni lah. Okey, ramai yang mula melihat terminologi insan Ibrahim Osam. Okey, hari ni saya nak kongsikan Maisara. Okey, satu topik, kenapa kadang-kadang anak-anak tidak menjadi. Saya nak topikkan satu topik yang paling best, iaitu agak sensitif sikit tajuk ni, tapi saya rasa saya nak kongsi lah. Saya nak kongsi. Okey, dia topik ni sebenarnya agak sensitif. Anak-anak yang zahir dan lahir daripada penceraian. Okey, saya yakin dan percaya bahawa penceraian itu bukan diminta, penceraian itu bukan dirancang. Saya yakin penceraian itu juga tidak berlaku secara aksiden. Penceraian dia akan berlaku berasaskan kepada keputusan demi keputusan, keputusan demi keputusan. Okey, sekarang saya nak share ketidakmenjadi, sebab kita the very typical pandangan bercakap bahawa anak-anak yang bercerai ni dia akan ada masalah ini. Sampai kadang-kadang satu ketidakadilan bila kita katakan bahawa anak daripada bangsa penceraian ini memberi kesan tidak baik terhadap kesinambungan hidup dia. Okey, hari ini saya nak kongsikan bagaimana kesan daripada ketidakbetulan itu, dan paling best ada penemuan-penemuan yang bercanggah daripada apa yang kita fikirkan. Jadi satu, sebagai contoh, dia bila berlaku penceraian, dia akan zahir tiga karakter anak-anak. Satu, dia akan jadi lost child. Lost child ini bukan sekadar penceraian. Lost child ini ialah bila anak-anak loceng datang tu, maksud ada orang repair rumah. Alamak, Ustazah, loceng bunyi ada orang repair rumah. Biasalah seperti ni kan. Okey, jadi saya di mana tadi? Saya nak kongsikan bahawa bila anak-anak terperangkap dalam dysfunction family, satu, dia akan ada satu sindrom dipanggil lost child. Lost child ini adalah anak yang hilang. Anak yang hilang ini dia ada dekat rumah, tapi dia fizikal dia ada, tapi fikiran dia tak ada, perasaan tak ada. Untuk bayangkan anak-anak yang lost child ini, dia tak hanya zahir daripada penceraian. Anak-anak lost child dia akan lahir daripada dysfunction family. Bila mana kita family gagal untuk menuruti mereka dengan 3T. Saya nak share balik soal 3T itu dalam buku yang saya baca semalam. Pertama ialah time, talk and touch. Time, talk and touch. Time, bila mana kita gagal memberikan mereka masa, bila gagal kita bercakap dengan mereka, bila kita touch mereka. Rina, bilik gelap ni sengaja digelapkan. Kalau tak gelap nanti macam nampak kan. Okey, jadi saya nak share. Kita punya ramai kawan melihat sekarang. Saya nak share tentang tajuknya The Lost Child. The Lost Child ni adalah kesan di buku saya baca, kesan daripada anak-anak yang zahir daripada dysfunction family, dysfunction keluarga. Dia bukan soal cerai saja, tapi topik yang saya baca ni adalah ingat anak-anak daripada perceraian. Okey, jadi kesannya ialah satu, bila mana 3T tak berlaku, talk,
time and touch. Talk, time and touch. Sebab tu dalam konteks bila kita nak mempengaruhi anak-anak, saya akan saya ulang balik buku yang saya baca semalam, iaitu 3T dengan S dan R. Talk, time, touch. Satu lagi ialah kita cakap soal service, and last sekali lah reward. Ini di antara hal Zurani. Okay, terima kasih. Sedang baca buku ni, buku Zurani, buku ni yang best lah. Buku ni saya beli kat Malaysia. Buku ni tak pernah berlaku tak pernah ada buku macam ni kat Malaysia, jadi saya berulang kali baca dah. The Lost Child, yes, The Lost Child yang bilik gelap. Okay, betul. Lost Child, Hasina, dia akan duduk bilik gelap. Dia akan, saya bukan tak nak tengok anak saya ni, bilik anak saya ni dia gelap. Dia masuk bilik, dia akan tutup lampu, buka lampu, yang keluar terang ialah dia punya smartphone saja kan. Jadi kenapa Lost Child? Lost Child bila mana, okay saja. Okay, tambah lagi SR, iaitu service. Anak-anak ni bila kita nak mengelakkan dia lost child, pertama kita kena berikan dia servis, pelayanan. Yang terakhir sekali ialah reward. Reward ini ialah hadiah. Okey, ini di antara cara untuk mengelakkan anak-anak berlakunya lost child. Okey, yang kedua, kesan daripada penceraian. Saya nak share tu benda yang best, sangat best, iaitu akan lahirlah seorang hero sebenarnya. Sebab saya tengok dalam konteks kehidupan saya sendiri kan. Kadang-kadang bila berlaku dysfunction family ataupun bercerai, dia akan ada anak-anak, satu lost child, kedua dia akan zahir anak yang jadi hero. Tuan-tuan boleh rujuk dekat Google, cuba cari perkataan lost child, hero and scapegoat. Bermaksud anak-anak yang hero ni kadang-kadang dia akan terbangun, dia akan protect semua sekali, dia akan ambil alih watak ayah. Ini satu benda yang best. Dia akan ambil watak ayah, dia akan juga jadi seorang yang melindungi semua adik-beradik lain. Dia akan sanggup, kalau duit dia ada RM10, dia akan bagi RM8 contohnya untuk adik-adik lain. Sebab ini adalah hero-hero. Saya nampak dalam konteks anak saya lah. Oh, yang lelaki ni jadi hero kan. Dia protect adik-adik semua. Jadi saya berkata, pertama lost child. Yang ketiga adalah kesan daripada dysfunction family adalah hero. Hero ni sebenarnya saya yakin boleh tengok, boleh jelas bahawa anak-anak yang lahir daripada dysfunction ataupun family, dia akan ada anak-anak yang betul-betul dia protect mak dia protect mak atau protect ayah, dan dia akan jadi hero kepada adik-adik yang lain. Dan dan seterusnya saya nak ini paling dahsyat untuk dysfunction family ataupun untuk yang cerai, iaitu scapegoat ni, kambing, mencari kambing hitam lah. Kadang-kadang kita, ini satu benda yang tidak adil untuk anak-anak. Kadang-kadang saya baca sikit lah. Jadi akan lahir scapegoat, anak yang dibebankan dengan masalah yang dia tidak pikul. Anak-anak yang seharusnya dia tidak pikul, tapi dia pikul. Dan anak-anak yang kadang-kadang minta maaf ya kalau saya share perkataan ini. Bila kadang-kadang bila mak dan ayah berpisah ataupun bergaduh, ada situasi-situasi di mana mak gagal untuk mengawal emosi, ayah gagal untuk emosi, dan anak dijadikan sebagai kambing hitam. Dan anak kambing hitam ini sebenarnya kalau dalam buku yang saya baca, tuan-tuan puan, yang ni yang kita nampak yang kat sekolah itu, yang kadang-kadang dia cuba untuk menzahirkan diri dia berlawan, dia akan membuat apa, sebab dia adalah kesan daripada kambing hitam yang datang daripada rumah. Very sensitive. Jadi kawan-kawan sekalian boleh share sikit Zahid. Okay, sekarang itulah yang saya yakin tuan-tuan, bila mana kita melabelkan anak-anak yang daripada dysfunction ataupun bercerai, satu dia akan rendah diri, the lost child. Kedua dia akan jadi hero, dia akan jadi semua sekali. Kadang-kadang saya pernah tengok juga, kadang-kadang dia sanggup macam tadi lah, ada RM10, okay, dia bagi adik-beradik dia sanggup mengambil watak ayah. Yang last sekali, kesan daripada paling teruk sekali ialah scapegoat. Dia disalahkan, dia tidak seharusnya menerima beban daripada apa yang berlaku. Okay, jadi saya nak share ni topik yang saya nak share ni, boleh ini sikit ya. Okay, kesan daripada penceraian. Okay, jadi saya yakin
tuan-tuan boleh gunakan ilmu, boleh share dengan bab ini. Sebenarnya untuk cikgu-cikgu, kita cikgu Julian sebagai stop labeling kepada anak-anak penceraian, sebab mereka tidak memilih pun untuk jadi macam tu, tapi dia bermula daripada 3 aliran tadi. Pertama, lost child. Kedua, lost child ni dia mula, lost child dia bermula, lepas tu dia jadi hero, kemudian dia scapegoat dia paling bahaya sekali. Okey, sekarang saya nak share kesan daripada penceraian, topik yang paling best lah kan. Penceraian tidak harus menjadi keluarga itu fungsi. Okey. Anak korban penceraian menjalankan 6 fungsi dasar. Okey, ini fungsi-fungsi dan hasil daripada anak-anak yang bercerai. Satu, contoh tengok ya, dia akan menjadi adiputra ataupun alias anak yang super baik, hero, menjadi pengganti pada ayah. Anak ini berusaha bermati-matian untuk menjadi terbaik, untuk melindungi mak and mak. Kalaulah dia jaga dengan mak kan, dia akan protect dengan mak. Dan jangan ada ayah-ayah yang, yalah, mungkin dalam konteks penceraian, jangan cuba untuk mempersendakan mak dikala anak satu yang menjadi adik putra kepada keluarga. Please, sebab dia akan tiba-tiba, saya melihat konteks ni real, memang real. Tiba-tiba seluruh anak akan mempertahankan apa saja tindakan-tindakan mak terutamanya. Okey, jadi yang kedua saya melihat di sini pemberontakan sebagai reaksi ketidakterimaan. Okey, yang scapegoat dia akan melahirkan anak-anak yang memberontak. Okey, dia agak serius. Inilah scapegoat, anak-anak yang memberontak. Dia akan cuba untuk melakukan sesuatu untuk menzahirkan, lihatlah aku, kenapa aku tak macam orang lain sebagainya. Tuan-tuan, pada diri saya dan pada semua cikgu-cikgu Isa dan semua cikgu, stop labeling. Mereka tidak memilih untuk berada dalam keluarga yang bercerai. Seterusnya ialah yang ketiga, watak ketiga. Tadi sosial pertama, adiputra. Yang kedua, memberontak. Ketiga, mereka akan menjadi tulang punggung di sini, menggantikan fungsi mak dan ayah untuk menjadi nafkah. Okey, kita lihat. Saya sendiri pernah melihat, buat kajian dan masuk ke ruang-ruang tertentu. Ada anak-anak yang berhenti sekolah, kadang-kadang dia sanggup mengambil watak ayah dalam usia yang bukan seharusnya dia ada. Dia bekerja. Tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya. Kita yang seterusnya, yang keempat, pasif dan pendiam. Kita jumpa tengok ni pasif dan pendiam ni, dia rasa pernah juga berlaku pada saya. Dia rasa macam kenapa kadang-kadang ada cikgu-cikgu bila hari anugerah cemerlang dia tak dihadiri oleh sesiapa. Jadi peranan kita cikgu di kala ini, melihatlah mereka, lihatlah mereka. Okey, yang keduanya menjadi scapegoat last sekali ialah dia menjadi seorang yang kembali kepada seorang yang saya yakin dan percaya kesan daripada scapegoat ni. Jadi saya sebenarnya agak sensitif nak kongsikan bab ni, tapi itulah kita kena bercakap soal kepada kawan-kawan yang melihat pada hari ini. Dia agak sedih sikit Stop labeling anak-anak yang terperangkap dengan penceraian. Stop labeling anak-anak yang tak menjadi. Stop labeling kepada anak-anak yang mungkin beraksi seakan-akan memberitahu sesuatu. Okey, jadi saya rasa terfikir sesuatu. Saya terfikir sesuatu bila baca buku ni berulang kali. Tapi itulah kepada mak dan ayah yang dysfunction bermula pada hari ini, berfungsilah. Saya nak kongsikan tip yang terakhir, 3T SR. T, talk, time and touch. Talk, time and touch. Yang kedua, service and reward. Berikan mereka hadiah. Tuan sekalian, saya rasa perkongsian yang paling berani lah yang saya buat, berdasarkan pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman kawan-kawan yang eksekutif. Saya melihat dan saya alami semua yang saya cakap tadi. Okey, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah bilik gelap ni akan berfungsi lagi.